Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 16 Mac 2021. Presiden PKR Anwar Ibrahim pada hari ini tidak menafikan kemungkinan berlakunya kerjasama antara PKR dengan UMNO. Bagaimanapun, beliau menyifatkan ia masih terlalu awal untuk diputuskan. Saya tidak nafikan kemungkinan kerjasama. Jadi saya harap ia memberi penjelasan kerana ini yang saya jelaskan kepada ahli parlimen dan kepada pimpinan negeri supaya disampaikan kepada akar umbi kita, dan saya percaya ini juga soal UMNO, tapi ini soal serah kepada soal UMNO. Tetapi untuk janganlah mengandaikan hal ini seolah-olah ada satu persefahaman. Anwar berkata demikian bagi mengulas kabar angin bahawa PKR dan UMNO bakal bekerjasama dalam PRU ke-15 akan datang. Ini selepas Ketua Pembangkang itu mengesahkan terdapat perbincangan tidak rasmi antara partinya dan beberapa pemimpin UMNO mengenai kemungkinan itu pada hujung minggu lalu. Sementara itu, Ketua Penerangan UMNO Sharil Hamdan menegaskan UMNO masih berpegang ketetapan untuk tidak menjalinkan kerjasama dengan PKR. Dalam satu kenyataannya, beliau menjelaskan keputusan Dasar Perhimpunan Agung UMNO 2019 mengenai tiada kerjasama dengan PKR masih terpakai. Oleh itu, katanya terpulang kepada Anwar untuk mencanangkan kononnya ada rundingan dan kerjasama rasmi politik dengan UMNO. Kata Sharil lagi, UMNO tidak boleh bergerak mengikut rentak orang lain. Sebaliknya, parti itu perlu memberi fokus pada pengukuhan dalamannya serta menarik sokongan rakyat kepada UMNO. Dapatkan akses tanpa had ke artikel Malaysia Kini di web dan aplikasi dengan membuat langganan pada pautan yang kami sertakan di bawah. Kita sekarang ke berita seterusnya. Bekas Setiausaha Agung PN Anwar Musa membayangkan PAS tidak akan meneruskan kerjasama dengan UMNO menjelang PRU 15. Ada satu kesilapan kalau diandaikan UMNO PAS akan memilih UMNO. Untuk apa? Semua parti-parti politik ini kita mesti terima realiti, mereka memikirkan apa option terbaik bagi diri mereka. Setiap parti politik itu ada rancangan-rancangan yang tersendiri. Mereka tidak mungkin melakukan sesuatu kalau sesuatu itu membawa kerugian hanya semata-mata kerana nak membela satu parti politik yang lain. Jadi itu tidak mungkin berlaku kerana kita tahu parti PAS adalah anggota kepada Parti Perikatan Nasional. Anwar yang juga Menteri Wilayah Persekutuan itu berkata demikian dalam sesi bual bicara anjuran TV Pertiwi malam tadi. Pada 12 Mac lalu, veteran UMNO Tengku Razali Hamzah menggelar PAS sebagai pelacur politik dan perlu ditewaskan UMNO pada PRU akan datang. Beberapa video lama bekas naib Presiden PKR Dr. Xavier Jayakumar hari ini tular di media sosial. Ini susulan tindakannya baru-baru ini yang keluar parti dan menjadi ahli parlimen bebas serta menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Dalam salah satu video, ahli Parlimen Kuala Langat itu membidas tindakan kerajaan yang mengadakan sidang parlimen hanya selama sehari pada 18 Mei tahun lalu atas alasan COVID-19. The actual story, ladies and gentlemen, is that these people are afraid. The present government is afraid to face us. The present government is afraid that there will be a vote of no confidence by the Yang Berhormat Parlimen Langkawi Tun, Dr. Mahathir Mohamad. This is all because of that. Nothing else. There is a charade being played by a bunch of traitors and pirates. A government that was not elected by the people. Terdahulu, Xavier yang menganggotai PKR sejak 1998 mendakwa dia membuat keputusan keluar parti kerana sangat kecewa dengan parti itu sejak setahun lalu. Apakah kegilaan ini? Itu kata ahli parlimen segambut Hanayo susulan bantuan guaman percuma oleh MCA dan UMNO bagi mereka yang dikompaun RM10,000. Menurutnya, ia satu tindakan tak masuk akal bagi sebuah kerajaan yang melaksanakan kompaun tinggi dan kemudiannya mengumumkan khidmat bantuan kepada rakyat yang dikenakan kompaun. Hana turut membidas tindakan kerajaan yang sering mengenakan kompaun lebih awal sebelum memperincikan kesalahan tersebut sehingga mengelirukan penguatkuasa dan orang ramai. UMNO dan MCA hari ini tampil menawarkan khidmat guaman percuma
bagi mereka yang dikenakan denda RM10,000 kerana ingkar SOP. Ini selepas DAP menawarkan perkhidmatan serupa semalam. Ini berita yang mungkin ditunggu-tunggu penganut Islam di Malaysia. Kerajaan mengumumkan akan membenarkan operasi bazar Ramadan serta solat tarawih pada sepanjang bulan Ramadan dengan SOP yang ketat. Antara syarat-syaratnya, lokasi di kawasan terbuka, menyediakan laluan sehala pintu masuk dan keluar yang berbeza, pendaftaran MySejahtera di pintu masuk, ada kawalan jumlah pengunjung, waktu operasi bazar Ramadan dari jam 3 petang hingga 8 malam, manakala bazar Aidilfitri dari jam 10 pagi sehingga 12 malam. Ini telah kita setujui. Selain itu katanya SOP lengkap bagi solat tarawih dan upacara keagamaan yang lain akan ditentukan oleh Majlis Agama Islam di negeri masing-masing. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Daniel Anthony, untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh, sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat, terima kasih dan jumpa lagi.